Ramai yang dah percaya bahawa Rasputin ni adalah Nabi Kristian yang kedua yang dihantar oleh Tuhan kepada diorang. Tapi ada juga yang kata Rasputin ni amalkan sihir dan buat perjanjian dengan syaitan. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video hari ini. Dah lama aku tunggu masa yang sesuai untuk aku ceritakan tajuk ni. First time aku dengar nama dia bila aku dengar salah satu lagu dari Boney M masa zaman sekolah menengah. Aku yakin korang pun mesti pernah dengar nama individu ni. At least sekali ya sepanjang korang hidup kan. Sejak aku dengar nama dia bila aku pergi cyber cafe, kalau aku dah bosan main game, aku bacalah kisah-kisah dia dekat internet. Tapi masa tu aku belum dapat gambaran penuh lagi sebab pengetahuan aku masa zaman sekolah belum luas macam sekarang ni. Sekarang ni bukanlah kata ilmu aku banyak, masih cetek lagi. Cuma lebih banyak lah kalau nak dibandingkan masa zaman aku sekolah menengah. Jadi ini hari aku nak kongsikan kisah yang aku baca berkenaan seorang lelaki yang menjadi pujaan para wanita dan ada pengaruh kuat dalam kerajaan Empire Rusia, iaitu Rasputin. Grigory Yefimovich Rasputin dilahirkan pada 21 Januari 1869 dekat sebuah perkampungan di Siberia yang bernama Pokrovsk. Untuk pengetahuan korang, Siberia ni dulu kawasan buangan untuk penjenayah dari Rusia. Selain dari penjenayah, orang yang kena buang negeri atas faktor agama dan politik pun kena campak dekat sini. Jadi kawasan Siberia ni bukan kawasan penempatan golongan atasan lah. Pokrovsk ni pula salah satu kawasan paling sejuk dekat Siberia, di mana suhu diorang boleh turun sampai negatif 6 darjah Celsius. Purata suhu untuk musim panas diorang pun takat 18 darjah Celsius je. Itu pun masa bulan Jun sampai Ogos. Lepas tu sejuk balik. Disebabkan kawasan ni manjang sejuk je, manusia pun susah nak survive dekat sini. Ayah Rasputin yang bernama Yefim Yakovlevich Rasputin merupakan seorang petani dan pekerja kurir untuk kerajaan Rusia. Ibu dia bernama Anna Parshukova telah melahirkan 7 orang anak sebelum Rasputin. Tapi ada rekod yang mengatakan 9 orang anak. Sayangnya, semuanya mati masa dilahirkan atau masa peringkat bayi. Jadi Rasputin ni anak pertama yang berjaya survive dalam suasana sejuk dekat kawasan tu. Masa zaman kanak-kanak, dia pernah cakap malaikat dah datang dalam mimpi dia untuk tunjukkan gambaran masa depan. Ada satu masa ni pula dia berjaya sembuhkan seekor kuda yang sakit bila dia sentuh kuda tu. Dan Rasputin tahu banyak rahsia orang kampung dia yang tak mungkin kanak-kanak macam dia boleh tahu. So benda-benda ni dah buatkan orang kampung percaya semua kata-kata Rasputin. Ramai yang dah percaya bahawa Rasputin ni adalah Nabi Kristian yang kedua yang dihantar oleh Tuhan kepada diorang. Tapi ada juga yang kata Rasputin ni amalkan sihir dan buat perjanjian dengan syaitan. Bila dah masuk remaja sampailah umur awal 20-an, Rasputin ni banyak tunjukkan perangai buruk dari baik. Dia sentiasa mabuk, curi harta benda orang dan cari gaduh dengan orang lain. Rasputin juga seorang buta huruf walaupun dia pergi sekolah. Pada tahun 1886, Rasputin keluar mengembara ke Abalak dan berjumpa dengan seorang wanita bernama Praskovia Dubrovina. Lepas dah berkenalan beberapa bulan, diorang pun kahwin pada Februari 1887. Pasangan ni dah melahirkan 7 orang anak, tapi 3 orang je yang berjaya survive. Sepanjang perkahwinan ni, Rasputin dikenali sebagai kaki mabuk, kaki pukul dan banyak kali kantor curang. Pada satu hari, Rasputin pergi curi seekor kuda orang kampung. Bila semua orang dah cari dia, Rasputin pun lari dan bersembunyi dekat sebuah biara. Dia menetap dekat situ dengan biarawan Kristian selama beberapa bulan. Sepanjang duduk dekat situ, diorang pun pujuk le dak Rasputin ni untuk cari Tuhan dan ubah cara hidup dia. Akhirnya, Rasputin decide nak jadi biarawan dan join perjuangan diorang. Seorang biarawan bernama Makari jadi mentor untuk Rasputin. Untuk pengetahuan korang, Makari ni bekas penasihat agama untuk keluarga diraja Romanov. Jadi Rasputin ni tinggalkan family dia dan mengembara jauh dari satu tempat ke satu tempat untuk menyampaikan dakwah Kristian. Ada rekod mengatakan yang Rasputin ni dah mengembara sampai ke Mount Athos, Greece dan Jerusalem. Sepanjang pengembaraan ni, hidup dia bergantung pada derma orang ramai. Tak pun guna payment yang dia dapat bila digunakan kebolehan dia untuk sembuhkan penyakit. Ramai sejarawan
Sejarawan percaya Rasputin ni terjumpa kumpulan pemujaan rahsia yang dikenali sebagai Klisti masa dia berjalan merentasi hutan Siberia. Klisti ni satu kumpulan dari cabang gereja Ortodok Rusia. Diorang ni nampak macam orang Kristian biasa je, pergi gereja hari Ahad dan sebagainya. Tapi diorang akan ada perjumpaan rahsia dekat dalam hutan. Diorang percaya yang roh diorang ni akan diselamatkan oleh Tuhan kalau diorang buat ritual pembersihan dosa. So macam mana ritual nak bersihkan dosa diorang ni? Diorang akan duduk dalam bulatan sambil cekik leher antara satu sama lain. Bila dah nak ujung napas tu, barulah diorang akan lepaskan leher orang tu. Tujuannya diorang nak rasa haid masa sesak nafas tercekik tu. Lain macam diorang punya haid ni melibatkan nyawa. Lepas tu diorang akan berbual dalam bahasa Tuhan diorang yang orang biasa tak akan faham. Dan diorang akan menari sambil berpusing sampai kepala diorang pening dan mabuk. Diorang akan menari macam orang gila sampai semua orang tumbang. Last kali diorang akan buat hubungan seksual dengan siapa-siapa je yang ada dekat sebelah diorang demi nak puaskan keinginan diorang yang dah lama terpendam. Walaupun dah join kumpulan Klisti, Rasputin masih teruskan pengembaraan dia untuk berdakwah Kristian. Cuma dakwah dia kali ni dah jadi pelik dan berbeza dari kebiasaan. Kumpulan dakwah baru Rasputin ni tak dibenarkan mandi. So kau bayangkan le bau diorang ni pergi macam mana kan. Dan ada waktu tertentu Rasputin akan pakai rantai kaki macam banduan tu. Tujuannya untuk dia rasa sakit, sebab dengan kesakitan tu dia percaya boleh tebus segala dosa dia. Lepas sekian lama mengembara, Rasputin pun balik semula ke kampung dia untuk jumpa anak bini dia dan orang kampung. Bila Rasputin balik, orang kampung nampak perubahan ketara dekat Rasputin ni. Pandangan mata dia menakutkan gila, tapi dia cakap pandangan dia tu adalah pemberian paling hebat dari Tuhan. Sampai je dekat rumah, Rasputin terus bagi tahu bini dia nak guna ruang bawah tanah sebagai tempat perjumpaan kumpulan agama dia. So dekat sini lah diorang teruskan upacara pemujaan pelik diorang tu. Pada satu hari, Rasputin kata Virgin Mary datang dalam mimpi dia. Virgin Mary ni kalau dalam Islam dikenali sebagai Maryam, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Rasputin cakap Virgin Mary suruh dia pergi ke Saint Petersburg untuk tolong keluarga diraja Rusia. Semua orang yang dengar benda tu rasa benda tu merepek gila. Dah kenapa tiba-tiba keluarga diraja Rusia nak minta tolong dengan petani Siberia pula? Tapi Rasputin tetap dengan pendirian dia untuk jumpa dengan keluarga diraja Rusia. Jadi Rasputin pun minta tolong Makari, memandangkan dia dah ada networking dekat sana. Makari pun hantar surat pengenalan Rasputin kepada salah seorang kawan dia. Tak lama lepas tu Rasputin pun pergi ke Saint Petersburg. Dia pergi jumpa dengan Bishop Hermogen dengan padri bangsawan yang bernama Sergei Trufanov atau lebih dikenali sebagai Iliador. Masa mula-mula jumpa tu, diorang terkejut juga tengok rupa Rasputin yang kusut masai, bau busuk dan ada pandangan mata yang menakutkan. Rasputin boleh juga kembangkan mata hitam dia sampai mata dia tu nampak hampir hitam semuanya. Tapi lepas diorang dah tengok kebolehan Rasputin untuk sembuhkan penyakit, diorang terus anggap Rasputin ni adalah orang suci yang diberikan kebolehan oleh Tuhan. Walaupun imej dia tu tak disenangi, Rasputin ni langsung tak peduli pun pandangan orang pasal dia. Tak lama lepas tu Rasputin mula berkawan baik dengan Princess Milika dan Princess Anastasia of Montenegro. Diorang ni digelar sebagai The Crow Sisters sebab diorang ada bentuk hidung yang pelik bagi orang Rusia. Dua beradik ni bukan orang Rusia tau, tapi berjaya kahwin dengan keluarga diraja Romanov. Ada kabar angin mengatakan diorang ni gunakan ilmu mistik untuk dapatkan cara nak kahwin dengan kerabat diraja Rusia. So adik-beradik ni dengan Rasputin selalu dilayan macam orang luar oleh kerabat diraja yang lain. Benda ni yang buatkan diorang jadi rapat dan Rasputin ni jadi sekutu kepada The Crow Sisters. Kebetulan pula Tsarina Alexandra Romanov, permaisuri Rusia, baru kehilangan penasihat utama dalam bidang kerohanian yang bernama Dr. Filipe. Tsarina ni percaya Dr. Filipe ni yang bantu dia dengan Tsar Nicholas II dapatkan anak lelaki untuk mewarisi tahta diorang lepas sekian lama asyik beranakkan anak perempuan je. Masa Dr. Filipe nazak, dia ada pesan dekat Tsarina bahawa tak lama lagi Tsarina akan jumpa dengan seorang lagi manusia suci yang akan menggantikan tempat dia. Tak lama lepas kematian Dr. Filipe, The Crow Sisters pun kenalkan Rasputin ni pada raja dan permaisuri Rusia dalam satu parti diraja. Bila dengar pasal kebolehan Rasputin, Tsarina terus rasa nak minta Rasputin ni sembuhkan penyakit anak lelaki dia, Alexei Nikolaevich. Untuk pengetahuan korang, Alexei ni ada penyakit hemofilia, satu penyakit yang menyebabkan darah tak boleh membeku. Jadi walaupun luka dia kecil, Alexei akan mengalami pendarahan yang teruk. Tapi masa jumpa tu, diorang tak cerita pun penyakit anak diorang dekat Rasputin sebab benda tu dirahsiakan dari pengetahuan umum. Tsarina pun macam was-was lagi nak percaya dak Rasputin ni. Nak dijadikan cerita, ada satu hari ni Alexei jatuh dan mengalami pendarahan teruk pada luka dekat lutut dia. Tiba-tiba Rasputin ni muncul dekat istana dan minta nak jumpa dengan Alexei. Dia kata dia dapat petunjuk dari Tuhan yang
Alexei ni akan mati kalau Rasputin tak tolong. Bila dengar alasan Rasputin, pengawal dan keluarga diraja pun rasa terkejut Macam mana Rasputin ni boleh tahu penyakit Alexei? Padahal The Crow Sisters dah bagi tahu dia awal pasal penyakit Alexei ni. Bila Rasputin dapat jumpa Alexei, dia minta semua doktor keluar sebab dia nak gunakan kuasa penyembuhan dia. Yang ajaibnya, Alexei memang makin sembuh dari penyakit dia. Benda ni yang buatkan Zarina yakin bahawa Rasputin ni adalah orang suci yang ada kebolehan ajaib untuk menyembuhkan penyakit. Sejak tu, ramailah family bangsawan yang kaya datang jumpa Rasputin untuk rawatan penyakit. Pasal kes Alexei tadi tu, ramai sejarawan dan saintis moden percaya Rasputin bukan guna kuasa ajaib pun. Dia cuma pastikan doktor tak bagi aspirin pada Alexei sebab side effect aspirin ni boleh mencairkan darah yang membuatkan penyakit hemofilia tu jadi makin teruk. Satu rumah freehold non bumi bang. Okey. 4 bilik, 3 bilik air. Oh, baik korang pun ada kat sini? Dah lalang korang ada dekat sini. Korang pernah tak terfikir berapa sebenarnya nilai keboleh pinjaman korang untuk korang beli rumah ke, beli kereta ke, buat personal loan ke, buat business loan ke? Korang tak tahu kan? Jujur je le. Okey, sekarang ni aku nak ajak korang cek kesihatan kredit korang. So, macam mana? Ada satu website yang boleh tolong kirakan berapa sebenarnya nilai yang korang boleh pinjam, iaitu mypocket.my. Senang je nak cek. Korang masukkan je jumlah pendapatan dan komitmen korang. Dan sistem ni akan bagi tahu berapa pinjaman yang korang layak dapat. Untuk pengetahuan korang, syarikat yang handle mypocket.my ni dah hasilkan lebih 2,000 video berkenaan pendidikan kewangan. Lepas sekian lama diorang mendidik orang, diorang pun cipta mypocket.my untuk bagi rakyat Malaysia ni tahu dekat mana kedudukan kewangan diorang. Bagus ke tak bagus? Dengan nilai serendah RM50, korang boleh terus dapatkan report My Pocket korang. 1,000 pelanggan terawal akan dapat info laporan SeaCris, SeaTOS, Experience, PK, Angkasa secara percuma. Yang menariknya, korang siap dapat consultation sekali berkenaan kewangan korang. Diorang akan ajar korang macam mana nak susun komitmen korang berdasarkan laporan kewangan korang. Barulah korang mudah nak buat keputusan berkenaan kewangan korang. Sebenarnya kan, korang kena cek kesihatan kredit korang at least tahun sekali tau. So tunggu apa lagi? Pergilah daftar mypocket.my sekarang. Korang boleh tekan link yang aku dah letakkan dekat description ataupun pin komen. Okay, korang pergilah sambung tengok video dulu. Aku nak tengok rumah ni kejap. Zan, kalau aku nak beli rumah ni cash boleh? Cantik, lagi baik. Berapa kau nak beli ni? Aku ingat nak beli satu taman Kau kata tadi nak buat. Dalam tempoh beberapa bulan je, Rasputin terus jadi tetamu tetap dekat istana Romanov. Rasputin start bagi dadah macam candu, morfin dengan kokain dekat Tsar Nicholas yang kedua. Dia cakap yang ubat-ubat tu boleh sembuhkan macam-macam penyakit. Setiap kali Rasputin datang, diorang akan high sama-sama sampai Tsar ni jadi ketagih. Dalam masa yang sama, Rasputin pun berjaya sembuhkan Zarina dari migraine dengan anxiety. Lama kelamaan, Tsar dengan Zarina ni dah rasa yang diorang ni perlukan Rasputin untuk teruskan hidup. Jadi dia minta Rasputin datang ke istana sekurang-kurangnya seminggu sekali. Masa ni Rasputin pun dah panggil Tsar dengan Zarina ni dengan panggilan papa dan mama, macam dia ni salah seorang anak diorang. Selain tu, Rasputin dah start berdoa malam dan bercerita waktu tidur dengan anak-anak raja hampir setiap malam. Untuk pengetahuan korang, kebanyakan pekerja istana ni tahu Rasputin cuma jaga perangai dekat dalam istana je, lagi-lagi depan raja dengan permaisuri. Padahal dekat luar, Rasputin ni dah ada reputasi buruk berkenaan salah laku, lagi-lagi terhadap wanita. Benda ni dah menimbulkan kerisauan dekat penjaga diraja sebab puteri sulung Grand Duchess Olga Nikolaevna dah masuk fasa akil balik. Bila Rasputin ni boleh masuk bilik dia orang ikut suka hati dia, dia risaulah takut jadi apa-apa. Tak lama lepas tu, ada seorang pembantu istana bagi tahu permaisuri yang Rasputin ni dah rogol puteri sulung. Tapi disebabkan terlalu percayakan Rasputin, Zarina pergi pecatkan pembantu istana atas kesalahan membohong. Bila tengok macam tu, penjaga diraja ni cuba nak jauhkan anak-anak raja ni dari Rasputin. Masalahnya, diorang pergi mengadu dekat Zarina yang penjaga diorang ni tak bagi jumpa dengan Rasputin dan bersikap biadab pada Rasputin. Jadi Zarina ni pun pergi pecatkan penjaga diraja pula. Tsar pun tak nak percaya laporan kelakuan Rasputin dekat luar istana. Masa ni Rasputin dah pun ada pengaruh kuat dalam keluarga diraja Rusia. Jadi dia buat salah apa pun tak ada siapa yang berani nak ambil tindakan. Bila dah ada pengaruh yang kuat, Rasputin pun menetap dekat satu apartmen yang terletak dekat Saint Petersburg. Masa ni, ramai wanita dah tergoda dengan pengaruh, kebolehan dan sifat Rasputin yang menyebabkan diorang ni jadi pengikut setia. Yang pengaruh dengan kebolehan tu aku boleh faham Yang tergoda dengan sifat tu apa halnya? Rasputin selalu buat perjumpaan dengan semua pengikut dia dekat apartmen. Dalam perjumpaan ni, semua perempuan ni akan bawa macam-macam jenis lauk untuk sesi potluck. Diorang akan duduk dekat meja bulat dan Rasputin
Rasputin akan duduk dekat tengah-tengah antara diorang. Biasanya Rasputin ni duduk diam dulu sebelum cakap something yang tak jelas untuk orang faham. Semua orang terus diam untuk dengar apa yang Rasputin cakap, tapi memang tak faham langsung. Lepas tu Rasputin akan ambil kertas dan tulis apa je idea yang tengah bermain dalam kepala otak dia. Walaupun bunyi macam pelik, tapi perangai macam ni lah yang menarik perhatian perempuan-perempuan ni. Entah apa yang diorang fikir pun aku tak tahu lah. Diorang ni betul-betul percaya yang Rasputin ni adalah Nabi Kristian yang kedua, sampai diorang sanggup nak buat hubungan seksual dengan Rasputin. Salah seorang pengikut setia yang bernama Olga Loktina punya yakin dengan Rasputin ni sampai sanggup tinggalkan laki dengan anak-anak demi nak duduk sekali dengan Rasputin ni. Dia juga akan paksa semua orang yang jumpa dengan Rasputin untuk panggil Rasputin ni sebagai Tuhan. Ada satu kejadian ni, saksi nampak yang Olga ni tengah genggam kemaluan Rasputin sambil jerit, "Engkau adalah Nabi dan aku ni milik engkau." Saksi yang nampak benda pelik ni terus slow-slow berundur sambil tutup pintu. Bila dah dengar pasal aktiviti pelik Rasputin ni, pihak polis diarahkan untuk mengintip segala tindak tanduk Rasputin. Laporan siasatan mengatakan Rasputin akan melanggan pelacur setiap hari dan bawa diorang pergi ke rumah mandi. Berdasarkan testimoni saksi, Rasputin ni akan bawa pelacur ni ke private room. Bila dua-dua dah buka baju semua, Rasputin akan sebat pelacur tu guna tali pinggang kulit dia dengan alasan nak sucikan dosa maksiat pelacur tu. Lepas dah puas sebat orang tu, dia pula buat hubungan seksual dengan pelacur tu. Ada saksi lain yang cakap masa Rasputin keluar dari rumah mandi tu, dia tengah pegang kepala dan menjerit-jerit macam tengah marah syaitan dalam diri dia sendiri. Rasputin kata dia boleh tengok syaitan dan pada masa tu berlakunya pertempuran antara syaitan untuk rebutkan jiwa Rasputin ni. Pada pandangan pihak polis, itu semua sekadar halusinasi Rasputin je, kesan daripada salah satu dadah yang Rasputin ambil. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri P.A. Stolypin terus laporkan salah laku Rasputin berserta bukti kepada Tsar Nicholas yang kedua. Jadi Rasputin pun dihalau dan diharamkan masuk lagi ke istana. Walau bagaimanapun, dalam masa beberapa bulan, Tsarina berjaya dapatkan balik Rasputin dekat istana. Disebabkan Tsar ni sayang now dengan permaisuri dia, Tsar pun decide untuk tutup mata je dengan salah laku Rasputin ni. Masa ni tersebar oleh kabar angin yang mengatakan Rasputin ni ada hubungan sulit dengan Tsarina Alexandra. Tapi tak ada pun bukti kukuh yang boleh support tuduhan tu. So, kalau nak tahu betul ke tak diorang ni ada affair, nantikan sambungan kisah ni dalam video yang seterusnya. Aku tahu ramai yang tak suka aku buat video ada dua bahagian ni. Dia macam ni tau. Untuk pastikan video dapat ditayangkan setiap Isnin dan Jumaat secara konsisten, aku kena patuh dengan satu garis panduan yang aku dah rangka berdasarkan pengalaman aku selama ni. Aku boleh buat video panjang-panjang, tapi proses nak siapkan video tu akan jadi lama. Bila proses dah makan masa yang lama, tak dapatlah aku nak tayangkan ikut waktu yang dah ditetapkan. Mungkin ada di kalangan korang yang tak kisah andai kata video aku jarang keluar, yang penting duration tu panjang. Dari sudut aku tak boleh, sebab aku pun ada KPI yang aku kena kejar supaya target sales company dapat dicapai. Kalau target tak capai, macam mana nak bayar gaji orang yang kerja dengan aku ni? Kan kau kata aku ni majikan yang menindas pekerja pula. Ingat tak semua content creator ni kaya tau. Yang kaya tu berapa kerat je. Yang selebihnya ni tiap-tiap bulan berhempas pulas demi nak bertahan dalam game ni. Jadi secara mudah fahamnya, garis panduan yang aku buat sekarang ni adalah apa yang aku rasa terbaik dan seimbang untuk pihak penonton dan juga pihak yang menghasilkan video ni. So ini sekali je aku explain pasal benda ni dalam video aku. Korang nak faham ke tak nak faham ke lepas ni, itu korang punya pasal. Aku sejak dah berumur ni, aku dah malas dah nak bertekak dengan orang. Jadi macam biasa lah, kalau korang ada sebarang pendapat, pandangan, nak tambah atau nak betulkan fakta yang aku dah ceritakan setakat ni, korang dipersilakan tulis dekat ruangan komen. Dan sekiranya korang rasa cerita ni best, nak bagi aku lagi bersemangat untuk sambung video ni secepat mungkin, mudah je. Korang tekan je button super thanks tu banyak-banyak. Aku nak minta maaf andai kata aku ada terkasar bahasa, tersalah fakta ataupun penyampaian aku ini hari tak berapa nak padu macam video-video yang lain. Aku nak ucapkan juga terima kasih kepada korang yang sudi luangkan masa untuk menonton video aku ni sampai habis. Aku berdoa yang kita semua ni dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.